Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan buat sikit analisa teknikal untuk market WTI dan kita buat sedikit tinjauan ataupun penilaian ataupun jangkaan arah mana price nak pergi untuk sepanjang minggu depan. Okey. Jadi kita boleh lihat dulu biasanya untuk analisis saya menggunakan indikator ZK Profit Station ini, di mana untuk indikator ini ia dapat memudahkan kita untuk membuat analisa dan juga membuat penilaian jangkaan arah mana price nak pergi. Sebab indikator ini menggunakan daily pivot line dan juga trend line selain daripada indikator yang ada di bawah ni lah. Di bawah ni ada gabungan antara moving average dan juga stokastik. Okey. Jadi untuk kita membuat analisa, biasanya saya suka tengok di time frame yang lebih besar. Time frame yang lebih besar biasanya saya akan buka pada D1, W1 weekly. Saya akan tengok dulu, kita ambil mood dulu, kita tengok chart ini sebenarnya arah bagaimana. Bila kita trade WTI ni sebenarnya kita kena faham tentang arah mana sebenarnya market ni nak pergi dan ke mana destinasi dia yang sepatutnya disampai. Kita kena faham sebab trade minyak tidak sama dengan trade gold dan juga trade currency yang lain. Sebab minyak ni ada banyak perkara ataupun banyak pengaruh-pengaruh luar yang akan menentukan harga dan juga arah market. Okey, jadi kita kena tahu bahawa sebenarnya kalau kita tengok di weekly punya ni apa time frame, kita akan nampak bahawa price ini pada minggu lepas dah pun sampai ke paras, maknanya paras yang tertinggi pada tahun 2018. Dia dah touch dah pun. Kemudian sebelum dia touch ini pada bulan, kalau kita tengok pada bulan Julai yang lepas, okey, dia dah pun sampai sekali lagi, dah pun sampai dan kemudian dia membuat penurunan sehinggalah bulan ini dah bulan Oktober, dia naik dan pada minggu lepas dia dah pun touch, kemudian dia sedang melakukan retracement dan naik semula. Kita tengok dia time frame kecil, kita tengok DH4. Kalau tuan-tuan tengok DH4, tuan-tuan akan nampak paras harga tertinggi ini adalah pada paras 78510. 78510 lebih kurang. 78510 504. 501 sorry. Okey, ini adalah price yang pernah dicapai pada bulan lepas, iaitu bulan 28 September 2021. Sebelum tu kalau kita tengok di daily, ianya bersamaan dengan di sini, paras ini, bulan Julai. Okey, bulan Julai dia buat penurunan, retracement, kemudian dia naik semula pada bulan pada bulan Ogos. Dan akhirnya pada 28 September tadi dia touch dan dia retrace ke bawah dan minggu lepas dia dah pun melakukan kenaikan semula. Sekejap okey, buka lebih jelas. So dia retrace sampai bawah ni, dia naik semula. Dan kita nampak candle-candle yang berlaku selepas penurunan ini semuanya adalah candle-candle bullish. Jadi kita menjangkakan pada minggu hadapan berkemungkinan price boleh sampai kembali ke paras ini 76501 atau sehinggalah 510 atau 512 ke paras ini. Dia boleh touch di sini. Dan selepas itu jika dia break, maka dia akan melakukan kenaikan seterusnya. Jika tidak, berkemungkinan besar untuk minggu hadapan berlaku
kenaikan dan kemudian bila tak lepas paras 501 ke 510 ini, mungkin price akan turun semula ke bawah. Tapi kalau kita lihat betul-betul sebenarnya price dah pun break. Cuma berlaku rejection lah untuk time frame besar dan akhirnya dia turun semula di bawah ini. Kita tengok pula di time frame kecil. Di time frame kecil kita tengok, okey. Kalau kita lihat di time frame H4, bukan time frame kecil kita tengok di time frame H4. Okey, kita lihat dulu di time frame H4 apa yang berlaku. Sistem indikator ini dah tarikkan satu trend line di mana kita menggunakan point pada 28 September ini sebagai point yang tertinggi minggu lepas. Harga tertinggi bulan lepas, iaitu pada paras ni lah 76501 ini. Kemudian berlakunya penurunan ini kita dapat lihat di sistem indikator ini dah pun tarikkan satu trend line. Dan kemudian kita tengok pada satu hari bulan, candle yang kedua akhir ini melakukan breakout tetapi ada rejection dan masuk semula ke trend line ini. Dan candle yang terakhir pada satu hari bulan ini ataupun candle terakhir pada hari Jumaat lepas ini telah retest trend line yang berada di atas ini. Okey, ini di time frame H4. Okey, kita lihat lagi time frame yang kecil lagi, time frame H1. Sekarang ini kalau kita lihat price dah lepas trend line ini. Ini adalah daily pivot pada hari terakhir, iaitu hari Jumaat lepas. Jadi untuk kita dapatkan daily pivot yang minggu depan ini, ada dua cara. Satu, kita tunggu sistem indikator ini buka saja market. Dia akan buatkan pengiraan automatik supaya kita dapatkan daily pivot untuk hari Isnin. Ataupun kita boleh buat pengiraan secara manual. Buat permulaan kita boleh buat pengiraan secara manual, iaitu dengan cara kita mencampurkan, sekejap saya ajar. Kita mencampurkan harga tertinggi pada hari Jumaat dicampur dengan harga terendah pada hari Jumaat. Sekejap kita perlahan. Okey, dicampurkan juga dengan harga penutup pada hari Jumaat di sini dan kemudian kita bagi 3. Cuba kita campurkan Sekejap je kita campurkan. Okey. 75.816 kita campurkan dengan harga terendah adalah pada 74.052. Kita campurkan juga dengan harga penutup dia adalah pada 569. Okey. Maka jawapan dia adalah 225.437. Ini nilai ini kita bahagikan dengan 3 bersamaan dengan 75145. Okey. Ataupun 146 kalau kita bundarkan. Dia 75.145.666. Okey, kita bundarkanlah 75.146. 75.146. Okey. Di sini adalah paras pivot line besok bila market buka. Daily pivot line, previous punya daily pivot line ini adalah di sini. Maksudnya minggu lepas punya hari Jumaat punya perkiraan pivot line untuk hari Isnin dia adalah di sini. 75.146. Okey, jadi maknanya kita tahu berkemungkinan besar jika harga dibuka di atas pivot line ini, maka trend yang ada adalah ataupun trend semasa adalah masih lagi dalam keadaan bullish. Jadinya fokus kita adalah buy. Tetapi
Di time frame kecil kita akan tahu akan berlakunya retracement untuk sebelum dia meneruskan kenaikan. Okey, berkemungkinan apa yang akan berlaku kita jangkakan kalau kita tengok pada time frame H1 ini, berkemungkinan harga itu akan turun dahulu seperti ini. Kalau dia buka di bawah sinilah kan, okey. Dia buka di atas ni, dia akan buka di atas pivot line ini. Kalau dia buka di atas pivot line, maka dia akan turun dulu mencari pivot line ini dan kemudian barulah dia akan meneruskan kenaikan sekiranya ada rejection di pivot line ini. Okey. Ini berkemungkinan akan berlaku apabila market dibuka. Ataupun kita faham, bagi kita yang dah trade WTI lama ni, kita faham trend market ni kadang-kadang bila dia open, dia akan buat sesuatu yang di luar jangkaan. Contohnya tiba-tiba dia akan lompat ataupun ada gap di atas tanpa kita jangka. Pivot line akan stay di sini. Jika dia buka di atas pun, kita percaya dia akan turun dulu mencari pivot line ataupun dia akan mencari line-line resistance yang ada. Kalau menggunakan indikator ZK Profit Station ini, di sini kita ada menyediakan perkiraan pivot line dan juga resistance untuk dan juga support untuk memudahkan kita membuat jangkaan arah mana market itu price itu nak pergi dan kemudian dia berhenti di mana, dia akan retrace di mana. Sebab ini adalah resistance dan juga support yang kita kira mengikut perkiraan Fibonacci retracement. Okey. Jadinya jangkaan kita tadi kalau price buka dalam keadaan ini mungkin dia akan turun mencari pivot line dulu dan kemudian barulah meneruskan kenaikan. Sekiranya dia break pivot line ini maka dia akan turun mencari support. Yang line-line merah ni lah, besok akan muncul line-line biru di atas dan line-line merah di bawah. Okey. Kalau kita nak mencari entry, biasanya kita akan cari entry di time frame kecil sebagaimana yang saya selalu pesan, kita akan cari entry di time frame kecil. Kalau kita tengok di time frame kecil ini, kita melihat trend line yang dah di-generate menggunakan indikator ini, kita akan melihat bahawa seolah price itu akan naik dulu. Jadi, kita tengok dulu bagi market tu berjalan, dan price bergerak dulu untuk kita tentukan mana yang kita nak entry, mana entry yang terbaik untuk kita. Dan kita tahulah biasanya teknik yang kita gunakan untuk pivot line ini sangat mudah, di mana kita melihat price itu sekiranya berada di atas resistance ataupun di atas pivot line ataupun di atas support, maka kita akan cari buy, kan, dan mengambil pertengahan ataupun line tengah ini. Kita bahagikan antara line pertengahan ini sebagai TP1 dan resistance ataupun support berikutnya itu kita gunakan sebagai TP2 dan seterusnya. Begitulah seterusnya. Okey. Jadi kalau kita lihat analisis pada hari ini, kita kena tahu bahawa destinasi price pada pembukaan market pada minggu depan ataupun pada esok hari adalah dia sedang menuju harga yang tertinggi pada 28 September lepas ataupun harga tertinggi pada bulan lepas. Harga tertinggi bulan lepas, monthly high price untuk bulan lepas adalah pada paras 76501. Jadi kita tahu trend market berkemungkinan akan bullish dahulu untuk mencari resistance ataupun harga tertinggi untuk bulan lepas, iaitu 76501. Ya, sekiranya berlaku retracement pun kita jangkakan ianya hanyalah penurunan yang sementara ataupun sell yang sementara untuk kita mengambil sedikit peluang melalui retracement itu. Okey. Dan kalau kita lihat sekejap, ada satu lagi tadi saya nampak.
Okey, kalau kita lihat pada time frame daily pun, kita tahulah sebenarnya memang pun uh, price masih price menuju ke destinasi inilah 76501. Okey. Jadi itu jangkaan awal kita lah untuk WTI. Jadi perbanyakkan buy kalau market masih dalam keadaan bullish, dan juga bagi kita lah untuk sell, berkemungkinan kita mengambil peluang pada retracement yang dilakukan. Jadi tidak mustahil kita tahu apabila market buka, kita boleh tengok di H4, trend line di H4, dan juga trend line di H4 ni lah terutamanya. Pukul 7 pagi, kita kena ingat pukul 7 pagi, market buka pukul 6. Pukul 6 pagi, market buka, dia masih lagi candle yang ini. Kemudian pada pukul 7 pagi, dia akan ada new candle. Yalah, pukul 7 pagi dia akan ada new candle, iaitu candle H4. Dia akan wujud satu candle H4. Untuk H4 tau, maksud saya tadi untuk H4. Pukul 7 dia akan ada satu candle H4 baru. Di situlah kita akan nampak arah mana market nak pergi melalui candle H4 yang ada pukul 7 sampai pukul 11 tu. Pukul 7 sampai pukul 11 pagi kita akan nampak arah mana. Itu teknik yang biasa saya guna. Saya akan tengok candle H4, arah mana dia nak pergi, dan kemudian pukul 11 nanti lengkap satu lagi H4, mana lagi dia nak pergi. Kita akan nampak jangkaan. Kemudian pukul 3 petang lengkap satu lagi H4, pukul 7 malam lengkap satu H4, 11 malam, 3 pagi dan pukul 7 pagi. Begitulah seterusnya. Kita perbanyakkan tengok H4 ni adalah untuk kita tahu arah mana price tu nak pergi, sebab perubahan-perubahan trend biasanya berlaku pada kewujudan candle H4 ni. Biasanya kadang-kadang setengah jam sebelum close H4 market akan laju. Itu trend WTI yang biasa kita tahu. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok pada pagi, pada pukul 11, pada pukul 3 petang, pada pukul 7 malam dan pukul 11 malam akan berlaku pergerakan market yang lebih laju daripada biasalah. Dan satu lagi pada pukul 2.30 pagi. 2.30 pagi nak lengkapkan H4 pada pukul 3, market akan laju sekejap. Itu adalah trend untuk WTI yang kita boleh jangka, dan kita membuat jangkaan ataupun kita membuat bayangan apa yang akan berlaku supaya kita boleh mengatur trading plan kita untuk kita pastikan yang kita tidak silap langkah ataupun kita mengurangkan risiko yang kita ambil sewaktu kita membuat keputusan untuk entry. Itu yang sangat penting. Okey, selain daripada candle H4, boleh tengok pada candle H1 kan, untuk kita tentukan arah mana dia nak pergi mengikut daily pivot yang ada ni. Resistance dan juga support, juga daily pivot yang ada ni, arah mana dia nak pergi. Kalau kita tengok di sini, kita ambil previous punya chart, kita boleh lihat bila price melakukan pergerakan, dia tembus resistance, dia menuju ke next resistance, kemudian dia menuju ke next resistance, dan kemudian ada rejection pada resistance yang ini, dia turun ke bawah, tembus, kemudian dia mencari resistance ini balik, dan kemudian dia test beberapa kali tak berjaya, dan akhirnya dia turun. Kita melihat pergerakan dia dari satu resistance ke satu resistance, dan juga dari satu support ke satu support. Begitulah teknik kita menggunakan daily pivot line ini. Kenapa saya menggunakan daily? Sebab kita trade di time frame yang lebih kecil. Saya tidak menggunakan monthly dan juga saya tidak menggunakan weekly pivot line. Saya menggunakan daily kerana kita mencari entry di time frame yang kecil. Yang bersesuaianlah dengan lot-lot kita ataupun bersesuaian dengan modal yang kita ada, di mana kita bukanlah trader untuk swing ataupun position, di mana kita banyakkan scalping dan juga intraday. Okey, itu saja daripada saya untuk hari ini, untuk minggu ini. Jadi apabila market buka besok, nasihat saya adalah tunggu dulu price bergerak,
tunggu dulu price bergerak, kita lihat dulu keadaannya, dan kepada mereka yang ada ZK Profit Station Indicator ini, lihat dulu pergerakan market dari satu point ke satu point. Jika berlaku rejection dan sebagainya, barulah kita mencari entry. Entry lebih mudah dan lebih senang dengan menggunakan indikator ini, dan insya-Allah kita tahu bahawa berkemungkinan besar akan berlaku pergerakan yang lebih laju ataupun berlaku pergerakan harga yang lebih aktif pada ketika pembukaan market-market seperti market Europe, market US. Jadinya dengan adanya indikator ini, kita dah buat persediaan lah. Kita tahu kalau dia bergerak dari satu level ke satu level itu, kita tahu arahnya. Contohnya kalau kita tengok pada M30 ini, kalau kita tengok pada M30 ini, secara kesimpulan, kalau kita lihat bahawa kita tahu price akan naik sehingga ke jangkaan kita lah. Jangkaan kita price akan naik sehingga ke line yang inilah. Kan? Trend line yang purple inilah, kita dah tahu dah. Ini adalah jangkaan-jangkaan awal. Sebab apa? Berlaku rejection di resistance ataupun resistance become support yang ini. Berlaku rejection dan akhirnya dia akan naik ke atas, barulah dia akan melakukan penurunan. Ini jangkaan awal kalau kita tengok pada M30. Tapi nasihat saya, tunggu ketika market buka, baru kita tahu arah mana dia nak pergi. Begitu juga kalau kita tengok M15, kita tahu dah market berkemungkinan price akan melakukan kenaikan dulu, sehinggalah trendline hijau ini barulah melakukan penurunan dan kemudian meneruskan kenaikan. Itu jangkaan awal yang kita boleh buat melalui analisis yang kita apabila kita menggunakan indikator ini. Okey, apa-apa hal pun kita tunggu besok market buka, bersedia sebarang kemungkinan yang berlaku, plan tindakan-tindakan yang perlu anda buat sewaktu anda nak trade. Jangan tergesa-gesa mencari entry dan jangan pernah memaksa market ataupun price ikut kehendak anda. Cari entry yang tepat dulu, cari entry yang betul-betul berbaloi dulu, barulah buat keputusan untuk entry atau tidak. Bukan entry dulu, buka-buka chart, bangun tidur, belum buat apa-apa, tak tahu apa-apa pun, belum terima signal, belum apa, dah entry dulu. Itu satu benda yang salah. Jadi, trade apa yang kita nampak, bukan trade apa yang kita rasa. Itu saja untuk minggu ini. Kita jumpa lagi pada masa-masa akan datang. Boleh join channel saya di Telegram, cari Trader ZK. InsyaAllah di situ kita ada banyak perkongsian-perkongsian tentang trade untuk WTI dan juga gold. Salam sejahtera daripada saya. Assalamualaikum dan terima kasih.